Okey, hai, Assalamualaikum. Macam biasa hari ni kita nak belajar matematik. Untuk hari ni kita nak masuk tajuk baru dan hari ini kita akan belajar tajuk kedudukan. Okey, baik. Kenapa nak belajar tajuk kedudukan ni? Nanti senanglah macam mana kita nak describe kat mana kedudukan tu. Okey, contoh macam kat dalam kelas kan. Kalau kita belajar ni, kita tak boleh nak bagi tahu secara spesifik di mana kedudukan kita. Selalu kita akan cakap, oh Jason duduk sebelah Amirul. Okey, tapi kita tak tahu kat mana kedudukan dia tu yang sebenarnya. Duduk sebelah tu tak bermakna dia duduk kat mana. Kat belakang ke, kat depan ke, kat tengah ke. Okey? Jadi tujuan utama kita nak belajar tajuk kedudukan ni ialah untuk menyatakan kedudukan tu secara lebih jelas, lebih terperinci supaya kalau kita nak cari apa-apa benda tu lebih senang. Okey, baik. Untuk kedudukan, selalunya dia akan bagi bentuk petak-petak beginilah. Okey, bentuk petak-petak macam ni. Lepas tu kita boleh nyatakan kedudukan dengan banyak cara lah. Cara yang pertama, dia akan kata berapa petak ke kanan dan berapa petak ke atas. Okey, maksud cikgu, kita selalu akan bermula daripada sini lah. Daripada depan ni. Contohnya kita kat sini. Okey, saya di sini. Okey, baik. Tengok soalan yang pertama. Okey, pensel berada berapa petak ke kanan dan berapa petak ke depan? Okey, sebab apa kita pakai ke depan? Sebab dia yang pertama ni kan, petak yang pertama ni. Okey, bila kita berada kat sini, kita kena lompat pergi ke berapa petak pergi ke kanan untuk jumpa pensel? 1, 2, 3. Okey, jadi kita kena berada 3 petak ke kanan dan juga 1 petak ke depan. Okey, sebab kita bila kita jalan ke kanan tu kita dah jumpa dah pensel kita ni. Sebab tu kita kata 1 petak ke depan. Okey? Okey, baik. Kalau kita nak cari pengkokot pula, ni nama dia pengkokot. Pengkokot ni ialah stapler dalam bahasa Inggeris. Okey, nak cari pengkokot ni, kita daripada sini. Sini, saya di sini, saya di sini. Baik, kita pun berjalan. Berapa petak? Pergi ke kanan. 1, 2. Kan? Jadi kita akan pengkokot berada 2 petak ke kanan dan berapa petak ke atas? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang depan ni, awal-awal ni pun kita masih kena kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 petak ke atas. Okey, koordinat juga dia boleh nyatakan dalam arah mata angin. Arah mata angin, tahu tak arah mata angin? Okey, arah mata angin dia ada 4 lah yang utama. Yang ni. Okey, kalau ke atas ni kita panggil utara. Okey, kalau belah kanan timur. Kalau ke bawah barat. Barat pula, selatan, sorry. Okey, belah kiri ni barat. Okey. Utara dekat atas, selatan dekat bawah, barat dekat belah kiri dan timur belah kanan. Yang ni kena ingat lah. Dan untuk koordinat kita akan selalu pakai timur dan juga barat lah. Sebab dia timur ni ke kanan, utara ni ke atas. Macam yang ni kan, ke kanan dan ke atas. Betul tak? Okey, baik, kita tengok soalan yang ini. Okey. Sorry. Okey. Alright. Okey, soalan dia, pemadam berada berapa petak ke timur? Ingat, timur ni dia arah kanan. Timur ni arah kanan. Jadi, pemadam. Pemadam, kalau daripada sini, 1 petak lah. 1 petak sebab yang ni pemadam. Okey, 1 petak pergi arah kanan. Okey, dan berapa petak ke utara? Ke utara ke atas. 1, 2, 3. Jadi 3 petak ke utara.
Okey, pemadam berada 1 petak ke timur dan 3 petak ke utara. Baik, satu lagi cara untuk menyatakan kedudukan dengan menyatakan berapa banyak lajur dan berapa banyak baris. Okey, lajur ni apa? Okey, lajur ni ialah yang secara menegak ni. Okey, yang menegak. Maksudnya yang ini lajur yang pertama. Ni lajur yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua yang berada dekat lajur ni ialah lajur yang pertama. Semua yang berada dekat sini lajur yang kedua. Yang ini lajur ketiga, lajur keempat dan lajur kelima. Okey, baris pula dia berada dekat yang ini. Okey, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5. Maksudnya baris yang pertama semua yang ini. Yang ini baris kedua. Ini baris ketiga. Ini baris keempat. Ini baris kelima. Okey? Ingat, lajur yang menegak, baris yang melintang. Lajur yang menegak, baris yang melintang. Okey, kita tengok soalan yang last. Pembaris berada di lajur. Okey, pembaris berada di lajur yang keberapa? Pembaris. Ni pembaris kan? Okey, lajur yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Baris, lajur yang keempat. Baris yang ke 1, 2, 3, 4. Maksudnya bilangan lajur dengan baris dia ni sama. Bilangan lajur dan baris dia sama, iaitu 4. Lajur pun 4 langkah, baris pun 4 langkah. Baik, cikgu ada soalan tambahan. Okey, contohlah katakanlah cikgu kata gambar gunting. Okey, gunting ni dia ada dekat satu baris dengan pemadam. Okey. Gunting ni satu baris dengan pemadam. Kat mana kita letak? Kat sini ke? 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 Kat sini ni. Ingat, mana baris? Baris ialah yang begini, yang melintang. Jadi satu baris ini kita boleh letak gunting. Tak kisahlah awak nak letak gunting dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, semua betul. Sebab cikgu kata gunting mesti satu baris dengan pemadam. Okey? Baik. Cikgu letak dekat sini lah katakan. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey. Buku mesti satu lajur dengan pembaris. Okey. Buku mesti satu lajur dengan pembaris. Lajur tadi mesti menegak. Lajur mesti menegak. Jadi, kalau lajur menegak, buku boleh duduk dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat atas ni. Boleh tak dia dekat sini? Boleh tak dia sebelah ruler ni, sebelah pembaris? Boleh tak? Satu lajur. Tak boleh. Sebab kalau dia letak duduk kat sini, dia duduk kat lajur 5. Lajur nombor 5, pembaris lajur nombor 4. Jadi, kalau lajur dekat, sinilah satu lajur. Boleh? Faham? Okey, baik. Kadang-kadang dia bagi juga soalan yang mana dia siap label macam ni. Dia ada kedudukan. Okey, yang ni contoh kedudukan dalam kelas lah. Okey, cikgu dah labelkan nama-nama awak ni. Kalau tak ada nama awak, minta maaf lah. Okey, sebab tak muat sudah. Baik. Dan bila dia label macam ni, kalau awak perasan dekat bawah ni A, B, C, D, E. Lepas tu dekat tepi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, apa dia A, B, C, D ni? Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Okey, baik. A, B, C, D ni, A, B, C, D, E ni, kita namakan dia ialah paksi mengufuk. Paksi mengufuk. Okey, mengufuk. Dia melintang lah, secara melintang. Okey, paksi mengufuk ni, dia menunjukkan lajur. Okey, paksi mengufuk ni dia menunjukkan lajur. Kenapa dia menunjukkan lajur? Yalah, A, B, C, D ni, maksudnya A ni lajur yang pertama. Lah, nampak?
B ni lajur yang kedua. Jadi paksi mengufuk ni dia menunjukkan dekat atas dia ni terdapat menunjukkan kedudukan lajur awak dekat mana. Okey? Baik, nombor 1 hingga nombor 6 ni pula dia menunjukkan paksi mencancang. Okey? Dia nama dia paksi mencancang. Nombor 1 hingga nombor 6. Mencancang. Bukan mencincang. Dia mencancang. Okey, paksi mencancang. Dan yang mana paksi mencancang ni, atas dia ni menunjukkan baris. Nampak baris? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi dia menunjukkan baris. Okey? Kalau dia dah ada label macam ni, siap-siap ni, sangat senang awak nak jawab soalan. Okey, contohlah cikgu tanya, okey, di mana kedudukan destiny? Okey, di mana kedudukan destiny? Destiny kat sini kan? Okey, kita tak payah dah satu petak ke kanan, 5 petak ke atas. Tak payah. Kita just terus kalau destiny kedudukan dia, okey, A kan? Dia A, laju A. A 5. Kita mesti tulis lajur dulu, baru baris. A 5. Okey, kalau Malik A 1. Kalau Atta E 4. Okey? Boleh? Faham? Okey, kita try jawab soalan ni. Okey, nyatakan kedudukan. Okey, Jason dekat sini. Lajur dulu. C berapa? C 1, baris 1. Selina, mana Selina? Selina. Oh, Selina ke atas. Okey, Selina ke atas. Selina lajur ke berapa? D. Okey, D berapa? D baris yang ke-6. D 6. Okey, baik. Lepas tu Aisyah. Aisyah kat mana? Aisyah dekat sini. Okey, jadi Aisyah B 4. Derek dekat sini. Okey, lajur yang D baris 4 juga. Okey, Damia A 2. Kairin C 3. Faham? Kena sebut lajur dulu baru baris. Okey, kita jawab lagi soalan. Okey, siapa yang duduk di A1? A1. Ni A1 Malik. Okey, Malik lah. Tulislah Malik. Okey, B3. B3 Azwa. Okey. Allah, gerak pula kamera cikgu. Okey, Azwa. Okey, C6. Aaron. E3 pula. E2 Rifda. Okey, siapa yang duduk sama lajur dengan weight? Sama lajur dengan weight. Lajur yang mana? Lajur yang sini, yang menegak ni kan? Okey, yang menegak ni. Okey, jadi yang lajur weight ni semua boleh jawab. Yang tu. Okey, awak jawab lah. Awak nak jawab Akil ke, Amirul ke, Derek ke, Alisha ke, Selina ke, semua betul. Okey, tapi pilih satu je lah. Kalau dia nak banyak, tulis banyak-banyak. Okey? Baik. Kalau dia kata siapa duduk sama baris dengan Sofia? Okey, baris dia mesti melintang. Sofia kat sini. Okey, jadi melintang kat mana? Kalau melintang, yang sebelah dia ni, Aisyah, Morgan, Atta, itu melintang. Okey, last soalan. Kedudukan siapa yang bilangan lajur dan baris dia sama banyak? Okey, lajur dengan baris mesti sama banyak. Inilah Malik, Giselle, Kairin, Derek, Adham. Kenapa cikgu kata sama banyak? Cuba tengok. Dia, kalau yang Malik ni, dia duduk dekat lajur yang pertama, baris pun yang pertama. Giselle pun
lajur yang kedua, baris pun yang kedua. Khairin, lajur ketiga, baris ketiga. Derek, lajur keempat, baris keempat. Kalau Adham, lajur yang kelima, baris yang kelima. Jadi dia punya bilangan dia ni, bilangan lajur dengan baris dia sama banyak. Faham? Kalau awak kata, cikgu, Jason pun sama banyak juga. Awak tengok. Dia lajur dia 5. 1, 2, 3. Lajur yang kelima. Okay. Lajur dia 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kan lajur yang kelima. Baris dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak boleh. Dia tak sama. Tak sama banyak. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Kalau tidak faham, boleh tanya cikgu. Ataupun boleh rujuk awak punya buku teks jilid 2. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat belajar.